Assalamualaikum semua. Okey, hari ni abang nak bercerita sikit pasal kereta yang akan dilancarkan ataupun akan masuk ke Malaysia pada tahun ini. Jadi, berikut adalah 8 model kereta yang akan masuk ke Malaysia pada tahun 2020. Jadi sebelum kita pergi pada model-model kereta itu, tolong abang subscribe channel kita, iaitu di channel Penerlaju bagi anda yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan butang loceng. Tunggu apa ni? Buat sekarang. Yang pertama, of course, ini adalah model yang kita orang pumpang selama ini juga. Okay? Pumpang, iaitu model kebanggaan rakyat Malaysia. Betul ke? Iaitu Proton X50. Dan of course, seperti sedia maklum, sebelum ni model pertama hasil kerjasama dengan Geely iaitu Proton X70. Ini adalah model kedua hasil kerjasama dengan Geely iaitu Proton X50. Dan yang confirmnya, memang sekonfirm-confirmnya, akan dilancarkan pada tahun ini. Dan ini adalah model versi CKD daripada kilang Proton di Tanjung Maling, Perak. Dan yang confirm juga adalah X50 ini menggunakan enjin 1.5 liter, 1.5 liter turbo, 174 horsepower, 255 Newton meter torque. Dan dia menggunakan transmisi DCT 7 kelajuan, iaitu menggunakan gearbox yang sama pada Proton X70 CKD model. Dan bila akan dilancarkan? So kalau ikutkan sebelum ni, abang jangkakan dia akan lancar pada Q3, kuarter 3 ataupun kuarter 4. Maksudnya Q3 dalam masa terdekat ni lah. Tapi memandangkan ada pandemik sekarang ini, yang kita ada virus yang tak selesai lagi sampai sekarang, barang-barang jahat sekarang ni, so mungkin benda ni akan delay sedikit, mungkin akan delay pada quarter 4. Bagaimana abang yakin dia akan launch pada tahun ini juga. Dan persoalan dia, berapakah harga dia? Abang estimate lebih kurang dalam sekitar 75 sampai 85 ribu. Sebab dia takkan mahal daripada Proton X70. Kalau kita tengok Proton X70 CKD, harga dia adalah 94,000 sehingga 122,000. So abang estimate, macam abang katakan, estimate harga lebih kurang 75,000 sehingga 85,000. Dan of course, ramai akan cakap pada abang, "Bang, hari tu abang sembang kata harga 50,000. Ni apa hal estimate 75,000?" So bagi untuk maklumat anda semua, yang abang cerita hari tu adalah Proton X50, kali mau masuk Proton X50 versi 1.4 liter turbo. Yang itu adalah versi Pro. Tetapi yang ini adalah versi X50 saja, bukan Pro. So of course, kalau kita convert direct daripada China, buat masuk ke Malaysia, memanglah harga dia bermula daripada 50,000. Tetapi anda janganlah serik sangat, janganlah pembaris sangat. Yang harga tu tak termasuk dengan tag lagi, tak termasuk dengan cukai lagi, tak termasuk dengan insurans lagi. So janganlah straight sangat. Okey, kita pergi pula kereta nombor 2. Nombor 2. Satu lagi model SUV yang turut dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia, iaitu sebuah SUV 5-seater, iaitu Peredua D55L. Dan kalau nak dikomparekan dengan Proton sebenarnya, ataupun nak dikomparekan dengan OEM yang lain, Peredua adalah antara OEM ataupun antara manufacturer yang pandai simpan rahsia sekali. Dan sampai sekarang ni kita tak dapat banyak info. Kita tak ada pun, boleh katakan almost tak ada gambar spy shot yang kita dapat untuk Peredua D55L kalau nak dibandingkan dengan Proton. Kalau nak cerita pasal Proton, melambat-lambat dah gambar spy shot keluar, melambat-lambat lah info keluar dan sebagainya. Tetapi untuk Peredua, dia memang pandai simpan rahsia. Dan of course, untuk sedia maklum, tak payah kita pergi jauh. Sebenarnya yang kita boleh tahu adalah Peredua D55 SUV ini dia akan diambil daripada model Daihatsu Rocky ataupun Toyota Race. Dan sebenarnya saiz dia adalah lebih kecil kalau nak dibandingkan dengan HR-V dan juga X50. Untuk enjin pula, kalau dekat Jepun dia ada penawaran dua enjin lah, iaitu 1.0 liter turbo dan juga 1.5 liter NA enjin. Tetapi apa yang confirm adalah
untuk Malaysia, Peredua akan bawa masuk versi 1.0 liter turbo. Dan secara automatik, kalau Peredua D55L ni menggunakan 1.0 liter, ini adalah model pertama Peredua yang menggunakan enjin turbo. Dan betul, kalau kita jadikan rujukan Toyota Race sebagai rujukan, SUV Peredua D55L ini dia akan menggunakan enjin 3 silinder 1KR VET 1.0 liter turbo, 96 horsepower, 140 Newton meter torque, dan dia menggunakan kotak gear transmisi CVT. Dan abang yakin apabila cakapkan 1.0 liter, what? Orang Malaysia akan kata what? Biar betul 1.0, boleh ke jual 1.0? Boleh ke naik genting? Boleh ke kereta ni naik dekat Kundasang? Boleh ke kereta ni muat ramai orang, naik ramai orang sebagainya? So ini adalah masalah rakyat Malaysia. Masalah rakyat Malaysia selain pada harga, masalah dia adalah dia skeptikal dengan enjin yang kecil. Dan kalau korang tak tahu sekarang ni, dunia sekarang ni dah fokus kepada enjin CC yang kecil. Lagi jimat minyak, rotek lagi murah, dan yang paling penting adalah kuasa dia, torque dia adalah lebih tinggi berbanding dengan enjin 1.5 liter NA. Itu yang anda perlu tahu. Itulah hakikat yang anda perlu terima. Dan persoalan dia, bila akan dilancarkan? Kita boleh anggarkan lepas Proton S50 keluar, tak lama lagi Peredua D55L akan dikeluar juga. Itu adalah anggaran kami. Itu adalah kebiasaan, trend yang berlaku daripada dulu sampai kini juga benda tu berlaku. So dia akan bagi abang dulu keluar, lepas tu barulah dia keluar. Dia relax, steady, daripada belakang dia kejar. Dan berapa pula harga dia? Kalau kita tengok kan, sebenarnya untuk Peredua D55L ni dia adalah posisi antara, sebab dia adalah 5 seater dia adalah antara posisi, harga dia mungkin posisi antara Alza dan juga Arus. Dan kalau kita tengok harga Arus adalah sekitar 72,000 sampai 79,000. Dan abang yakin harga dia tidak akan semahal Arus, dan kita estimatekan harga dia adalah sekitar 60,000 sehingga 70,000 ringgit. Anggaran begitu. Dan kalau kita nak comparekan dekat Japan pun sama, kalau kita convert ke ringgit Malaysia lebih kurang 62,000 macam tu. So abang anggarkan dalam 60 ke 70,000 untuk Peredua D55L. So yang ketiga, kalau kita dah tengok SUV, ini adalah model sedan pula, iaitu Honda City versi 2020. Dan kalau ikutkan di Thailand dah dilancarkan pada tahun lepas, November 2019. Dan apa yang paling penting adalah Honda City 2020 ini dia menggunakan enjin yang baru. Bukan lagi 1.5 liter NA sebelum ni, tetapi dia menggunakan enjin 1.0 liter 3 silinder VTEC turbo, 120 horsepower, 172 Newton meter torque. So kalau kita nak comparekan dengan 1.0 liter turbo, 1.0 liter adalah lebih powerful daripada 1.5 liter. Jadi orang Malaysia janganlah skeptikal pasal enjin ni. Janganlah skeptikal dengan enjin kecil. Sudah terbukti kuasa adalah lebih besar, torque adalah lebih besar, dan lebih jimat minyak, dan lebih emisi lebih rendah. Itu anda perlu terima hakikat. Dan untuk Honda City juga, dia menggunakan kotak gear transmisi CVT 7 kelajuan. Dan of course, kalau nak dibandingkan Honda City sekarang ni, design yang ini adalah lebih lawa, lebih mantul. Serius, lagi cantik lah. Serius, memang lagi cantik. Dan harga berapa pula? Kalau kita nak comparekan dengan harga dekat Malaysia, Honda City sedia ada, iaitu pada harga sekitar 70 ke 80 ribu, lebih kurang macam tu. So abang rasa untuk yang terbaru ni juga, kalau masuk ke Malaysia, harga pun akan berada dekat situ juga, lebih kurang 70 ke 80 ribu. Tapi persoalannya, Honda Malaysia dia akan bawa masuk 1.0 liter ataupun dia akan kekalkan 1.5 liter NA engine. Tak tahu, kita tunggulah. Okey? Yang keempat, kita kembali semula kepada model SUV yang menjadi pesaing kepada Honda HR-V, Mazda CX-3 dan juga Toyota CHR. Inilah dia. Kia Seltos. Kalau ikutkan, Kia Seltos ni dah sampai kat Malaysia. Dah ada pun dekat Malaysia. Dah sampai beberapa bulan lepas. Even hari tu abang pergi dekat Singapore Motor Show pun kita dah tengok model ini. Dan of course, ini adalah sebuah SUV segmen B yang ramai orang ternanti-nanti, termasuklah dengan abang yang ternanti-nantikan. Sebab lepas abang tengok dekat Singapore Motor Show tu, serius, yang ini memang lawa, memang geram lah babe. Dan untuk makluman anda semua, enjin untuk Kia Seltos ni dia ada dua pilihan enjin, iaitu menggunakan 1.6 liter TGDI iaitu versi turbo,
iaitu 175 horsepower, dan juga enjin kedua adalah 2.0 liter NA 147 horsepower. Untuk pasaran Malaysia, kita tak pasti lagi mana satu yang akan dibawa masuk. Abang rasa dia akan bawa masuk TGDI turbo kot, kalau harga mengizinkan lah. Dan of course, kotak gear pun ada beberapa pilihan, sama ada DCT 7 kelajuan ataupun automatic 6 kelajuan ataupun dengan kotak gear CVT. Macam abang katakan, mana satu untuk pasaran Malaysia kita tidak confirm lagi, tetapi design memang cantik, memang mereceh, memang superb. Belakang dia pun memang lawa. Serius babe, dan paling penting abang dah sentuh dia punya kualiti masa dekat Singapore Motor Show. Memang superb dia Suti, memang tip-top. Okay? Dan harga, berapa pula harga? Dan harga dia tidaklah, abang rasa dia mungkin tidaklah semurah macam Pearl 2 ataupun Proton tadi. So kita anggarkan harga dia adalah sekitar 100 ke 110 ribu ringgit kalau kita nak comparekan dengan pesaing dia. Macam CX-3 harga dia 120 lebih, 130 lebih. CHR pun 130 lebih, 140 lebih, dekat 150. Cuma HRV lebih murah sedikit lah. So abang anggarkan kalau nak dibandingkan pesaing, harga dia adalah lebih kurang 100 ke 110 ribu ringgit. Lebih kurang macam tu. Dan bila nak lancarkan, jawapan dia tak lama lagi. Standby poket korang untuk keluarkan down payment. Itu je. Alright? Yang kelima, ini pun antara SUV yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia juga. Dia nak katakan SUV, tak SUV juga. Dia nak katakan MPV, tak MPV juga. Sebab ini adalah model 7 seater. Dan kalau ikutkan, ni sebenarnya adalah model SUV lah. Dia adalah model SUV. Dan macam abang katakan, tahun ini adalah tahun yang banyak model SUV akan masuk Malaysia, iaitu Mitsubishi Xpander. Mitsubishi Xpander ni ramai dah tunggu. Rasanya sebab dekat Indonesia dah launch 2 tahun lepas. Dekat Malaysia barulah nak masuk. Dan serius kita dah nanti-nantikan dengan model ini. Dan untuk Mitsubishi Xpander ni, dia menggunakan enjin 1.5 liter, 105 horsepower dan juga 141 Newton meter torque. Dan of course, kotak gear menggunakan transmisi 4 kelajuan dan juga manual 5 kelajuan. Dan kalau cerita pasal Xpander ni sebenarnya kalau dekat Indonesia, model ini adalah antara model yang agak laku dekat Indonesia. Kalau kita ikutkan dekat Indonesia sebenarnya, kalau kita ikut model SUV atau MPV, dia banyak dimonopoli oleh daripada Toyota, macam Avanza dan sebagainya. So dekat sana memang banyak Avanza. Tetapi lepas Xpander masuk, sebenarnya dia boleh tackle audience dekat sana. Dia boleh tackle audience dekat Indonesia, dia boleh tackle audience dekat Vietnam, yang ramai orang suka pada kereta ini. Dan kenapa orang suka? Salah satunya adalah sebab design dia, dengan dia punya dynamic shade, dia punya design, dia punya grill depan tu, dengan depan ke belakang, serius memang cantik kereta tu. So itu antara sebab kenapa rakyat di Indonesia juga ataupun rakyat dekat Vietnam juga suka, selain daripada practicality yang diperkenalkan pada Mitsubishi Xpander ini. So design macam abang katakan, design sangat lawa. That's why lah semua orang duk geram, termasuk abang pun duk geram. Dekat Malaysia pun ramai pun dah tunggu-tunggu, nanti-nantikan bilakah nak dilancarkan. Dan abang boleh katakan sabar. Tak lama lagi. Dan harga dia berapa pula harga dia? Harga dia abang estimate saja, lebih kurang mungkin sekitar 75,000 sampai 85,000 antara tu. Sebab kalau kita nak comparekan dengan pesaing dia seperti BRV, Rush, Arus dan juga Avanza, itu adalah antara kompetitor untuk Mitsubishi Xpander. Nombor 6, ini juga model SUV juga, tetapi ini model SUV yang lebih kepada orang hado-hado, yang harga dia mahal sikit, iaitu Toyota RAV4. Dan of course, Toyota RAV4 ni dia adalah pesaing kepada Honda CR-V, dia ada pesaing kepada Mazda CX-5, Proton X70 dan juga Nissan X-Trail. Dan untuk Toyota RAV4 ni sebenarnya dia menggunakan platform TNGA, Toyota New Global Architecture. Dan of course TNGA ni siapa-siapa yang pernah buat kereta Toyota macam Camry, macam CHR dan sebagainya, so korang boleh tahu dia punya feel dia sedap. Macam mana dia punya sedap, macam mana dia punya geram dia tu. Dan of course untuk dekat luar, pasaran luar sebenarnya dia ada tawarkan dalam dua pilihan enjin, iaitu 2.0 liter dan juga versi hybrid. Okay, so kalau untuk 2.0 liter dia menggunakan 4 silinder, 170 horsepower, 203 Newton meter torque dengan kotak gear CVT. Jadi untuk Malaysia agak-agak masuk yang mana satu, kami anggarkan mungkin akan masuk
versi 2.0 liter dan bukannya hybrid, bukannya model PHEV. Okey, kita jangkakan hanya model 2.0 liter saja yang akan dibawa masuk. Dan macam biasa, berapakah harga dia? Kalau nak dikomparekan harga dia, mungkin abang rasa agak mahal sedikit. Sebab kalau tengok kan macam CHR pun harga dia pun dah mahal, lebih kurang 140 lebih ribu. So untuk yang ini pun abang rasa dia takkan lebih kurang macam CHR, dia akan lebih mahal sikit daripada CHR. Mungkin Toyota akan jual 180 ribu mungkin. Tapi yang paling penting adalah dia confirm masuk Malaysia lah. Tapi 180 ribu, dia nak compare, dia nak lawan CR-V, dia nak lawan CX-5, X70, X-Trail, susah sikit lah. Dari segi harga memang agak susah sedikit. Tetapi kena bawa luah, tahu sedap tak sedap Okey, kita pergi pula yang seterusnya. Alright, yang ketujuh. Ini adalah orang kata satu juga antara satu-satunya model yang dinantikan oleh rakyat Malaysia. Dulu orang tak nantikan dia, tetapi sekarang ni orang menantikan dia, iaitu Nissan Almera 2020. Ini Almera bukan lagi Almera yang dulu. Almera yang dulu macam Almera yang tak siap. Orang kata dulu dikecam, sekarang ni disayang. Sebab sekarang ni cantik siut. Tapi kenapa dia boleh laku? Sebab mungkin harga dia sangat kompetitif, harga dia sangat murah. That's why ramai orang yang beli Nissan Almera, walaupun dia tonggek, walaupun dia bogel, tak nampak lawa. Tetapi Nissan Almera yang sekarang ni 2020 dah cantik. Sekarang ni aku rasa semua dah sanjung gila. Nissan Almera sekarang memang merecek. Serius, dia punya design superb. Kau boleh tengok dekat sini, superb dia punya design. Nak comparekan dengan yang dulu, jauh beza babe. Langit dengan bumi babe. Dan walau macam katakan, untuk yang Nissan Almera 2020 ni, dia menggunakan enjin 1.0 liter 3 silinder turbo, 100 horsepower, 152 Newton meter torque. Untuk Malaysia, abang tak pasti sama ada dia akan carry enjin yang baru tu, iaitu 1.0 liter, dan mungkin juga dia akan gunakan 1.5 liter sedia ada. Sebab macam abang katakan tadi, daripada awal tadi, Malaysia ni skeptikal dengan enjin kecil. Sebab dia ada anggapan macam-macam persepsi buruk. So abang rasa mungkin Almera tidak akan dijual dalam 1.0 turbo, tetapi dia akan kekalkan 1.5 liter yang NA sedia ada. Tapi kita tak tahulah, kita tunggulah. Tapi apa yang pasti, Almera yang sekarang bukan lagi Almera yang dulu. Dan persoalannya, berapakah harga dia? Kalau edaran Tanjung Motor dapat kekalkan harga Nissan Almera sekarang 2020 ni sama seperti Nissan Almera yang sebelum ini, serius, kereta ini memang boleh laku keras. Dan on score untuk makluman semua, Almera sekarang dijual pada harga sekitar 70 ke 80 ribu. Kalau Almera 2020 ni boleh maintain harga sama, serius, memang boleh jual, memang boleh laku. Desainnya memang sangat merecek. Alright, yang ke-8 dan juga yang terakhir, iaitu Volkswagen Arteon. Sebenarnya Volkswagen Arteon ni bukanlah satu benda yang baru, sebab daripada tahun lepas lagi dia dah buka booking, dia dah tunjukkan kepada orang yang menyatakan dia akan dibawa masuk, dan akhirnya memang dah confirm sendiri daripada Volkswagen. Dia kata tahun ini dia akan memperkenalkan Volkswagen Arteon. Selain pada Arteon, dia akan kenalkan Passat R-Line juga. So tetapi abang highlightkan untuk Volkswagen Arteon sebab tempahan pun dah dibuka daripada tahun lepas, cuma official launch saja masih belum dilakukan. So untuk makluman anda semua, Volkswagen Arteon ni menggunakan enjin 2.0 liter TSI, 278 horsepower, 350 Newton meter torque, dan menggunakan kotak gear DSG 7 kelajuan. Of course, design memang meletup, memang kau-kau. Semua orang sedia maklum, kereta-kereta Volkswagen, dia punya design memang cantik, dia punya engine memang powerful. Tengok dekat sini, memang lawa, dia punya design depan ataupun belakang, serius sangat-sangat lawa. Tetapi cuma ada design yang agak menghampakan jugalah kan. Macam abang katakan, abang puji design kereta Volkswagen. Kecuali ada beberapa model yang abang tak boleh terima, macam Ventor sebelum ini, kan? Ataupun Polo yang rupa dia ala-ala Proton Saga. Lebih kurang je babe. Design dia lebih kurang macam Proton Saga babe. Sama, boleh katakan hampir sama pula. Okay, dan agak jangan marah Volkswagen bersikap jujur itu lebih baik. Dan persoalannya, berapakah harga yang akan dijual pada Volkswagen Arteon ni? Ini adalah harga yang agak mahal. Anggaran harga yang akan dijual untuk Volkswagen Arteon ni adalah
sekitar 290,000 sampai 310,000. Tetapi bagi orang yang ada okey je. Kalau ada duit boleh beli je. Tak perlu risau. Tak perlu risau pasal gearbox sebab semua everything dah solve the problem. Alright. Jadi, abang rasa itu sahaja antara 8 model Malaysia yang akan masuk, 8 model kereta yang akan masuk ke Malaysia pada tahun ini. Sebenarnya ada banyak lagi model-model lain macam Nissan Tendang, iaitu Nissan Kick lah. Okay? Antara model-model lain juga, ada juga model-model facelift yang akan masuk ke Malaysia. Tetapi abang cuma highlightkan 8 saja. Alright. Jika anda ada sebarang cadangan, mungkin boleh letakkan ruangan komen bawah ya. Ada model-model yang dapat info ke gambar spy shot ke, boleh sharing dekat bawah. Okay? Dan bagi anda yang masih belum subscribe, kasih subscribe sekarang dan kasih tekan loceng sekali. Dan jika sukakan video ini, terus menonton, terus watching video yang lain dekat Pelanju dan juga kasih thumbs up. Kita jumpa lagi masa akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye semua.